Okey, Assalamualaikum. Saya Azim daripada kumpulan nasi goreng. So, kita orang akan buat soalan nombor 4. Tajuk dia adalah penggunaan bahasa rojak di media massa. Okey, so kita akan buat forum untuk malam ni. Saya sebagai host. So, given adalah temu bual ataupun yang interview lah dengan Vijaya. So Rishi dengan Alia adalah kita orang punya tetamu. Okey, saya mulakan dengarlah. Saya mulakan temu bual. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan buat satu forum tentang tajuk penggunaan bahasa rojak di media massa seperti di dalam siaran radio, Wheeler lah, so macam dalam Hot FM, Era dan macam-macam lagi. Bila kita perhatikan, diorang menggunakan bahasa yang rojak lah, maknanya bahasa campur. Ada menggunakan bahasa Melayu dan English dan ataupun bahasa lainnya, Minglish. So kita akan bahaskan topik ini given sebagai penembual dan Vijaya. So saya akan tanya dengan Given dulu tentang isu ini. Okey Given, Encik Given, penggunaan bahasa rojak di media massa di siaran radio kini semakin membimbangkan kerana bahasa kebangsaan perlu dipelihara keaslian dan penggunaannya. So Encik Given, apa pandangan Encik tentang isu ini? So, boleh dengar? Boleh dengar. Boleh dengar? Okay. Boleh. So, untuk dari pendapat saya tu, penggunaan bahasa dalam media cetak dan media elektronik, hal ini disebabkan kebanyakan media tidak mengiktibarkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Penggunaan perkataan yang tidak sesuai yang ditonjolkan dalam drama, filem, lagu-lagu, komik serta majalah sedikit sebanyak menjadi ikutan remaja masa kini. Akibatnya mereka terbawa-bawa dalam kehidupan seharian. Fenomena ini berpuncak daripada sikap segelintir penutur yang ingat menonjolkan kehebatannya dengan menguasai satu bahasa lagi. Itu saja. Okey, Puan Vijaya, saya nak tanya tentang minta Puan Vijaya bahaskan tentang bagaimana penyampai radio yang dilantik di kalangan selebriti sangat tinggi aktiviti mereka kepada pendengar dan masyarakat yang memandang tinggi bahasa Melayu. Cik Vijaya untuk bahaskan. Pendapat saya, penggunaan bahasa rojak boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Kini kebanyakan pelajar sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dalam pengantaran sistem pesanan ringkas, yang itu SMS. Apabila kerjaan ini dijadikan sebagai amalan seharian mereka, keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seorang pelajar, sekolah maupun negeri. Hal ini demikian kerana mereka tiada kemahiran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. Okey, tadi Puan Jaya ada cakap tentang bahasa rojak dan bahasa pasar. So saya nak tanya dengan Encik Given akan tentang isu ini, adakah ia akan merosakkan imej bahasa kebangsaan kita di mata luar kerana tidak dijaga dengan baik keasliannya? Jika perkara ini tidak diambil serius, lebih ramai individu akan mengambil perkara ini secara lewa dan merosakkan bahasa Melayu kita akan semakin parah. So, minta Encik Given terangkan. Okey. So seperti yang dikatakan, penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan akan dicemari martabat bahasa Melayu. Selagi itu, penggunaan bahasa rojak telah memberi penggambaran wujud keadaan kebangsaan yang tidak stabil dalam masyarakat.
Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu. Selaku bahasa kebangsaan, lama kelamaan beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Latar itu, bahasa Rojak akan menjadi bahasa ibunda oleh Melayu sekiranya genjala ini terus terjadi. Secara perlahan-perlahan, kita mungkin akan melucutkan keupayaan sebagai bahasa rasmi dan meluturkan fungsi sebagai bahasa kebangsaan. Natijahnya, penggunaan bahasa Rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu. Ya. Okey, itu saja ya. Okey, Cik Wijaya, saya nak tanya tentang penggunaan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang digunakan secara lisan terutamanya oleh golongan yang tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Kita Cik Wijaya untuk terangkan. Penggunaan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang digunakan secara lisan terutamanya oleh golongan yang tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Dah ke? Okey, Encik Given, saya nak tanya tentang Menglish yang berselang-seli antara menggunakan perkataan daripada bahasa Melayu Malaysia dan menggunakan perkataan daripada bahasa Inggeris. Encik Given? Okay. Kebanyakan penutur bahasa Rojak biasanya mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dalam persekitaran terutamanya dalam bahasa Inggeris yang sebenar. Oleh sebab itu, mereka akan cuba melatih kemahiran bahasa Inggeris, terutamanya para pelajar sekolah luar bandar. Mereka akan cuba menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan harian, meskipun patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana masyarakat kurang menjiwai dan sayang akan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Contohnya, sikap penduduk di Perancis, mereka tidak akan melayan bahasa asing yang bertutur dalam bahasa Inggeris. Sebaliknya, jika kita sendiri bertutur dalam bahasa Melayu, mereka akan melayan kita dengan sebaik mungkin. Sifat cinta akan bahasa sendiri, inilah yang perlu wujud dalam diri setiap masyarakat Malaysia. Seseorang rakyat yang mencinta negaranya pasti tidak akan mengabalkan bahasa kebangsaannya. Itu je. Okey. Terima kasih Encik Given. Ini adalah soalan terakhir untuk hari ini daripada saya kepada Cik Wijaya. Dalam era pembangunan dan pemodenan yang serba moden ini, penggunaan bahasa Melayu dilihat sebagai tidak betul dan tidak dramatis oleh masyarakat. Atau lebih mudah singkatannya adalah bahasa kuno ataupun tidak moden. Minta Cik Wijaya untuk terangkan isu ini. Cik Wijaya bagaimana? Tak beri. Tanya dia seluar. Dia bagaimana? Tak beri. Wijaya. Wijaya? Tak habis lagi weh. Tak apa. You cover. Okay,
Saya nak tanya, dalam era pembangunan dan pemodenan yang serba moden ini, penggunaan bahasa Melayu dilihat sebagai tidak betul dan tidak gramatis oleh masyarakat. Ataupun bahasa mudahnya, bahasa Melayu ni adalah bahasa kuno lah, bahasa yang tidak moden. So, apa pandangan Encik Given tentang isu ini? Given bila? Seorang-seorang hilang. Ya, saya dengar tadi Okay. yang soalan Cik tu. Ingat Okay, you. so dari pendapat saya, ibu bapa perlu menerangkan budaya penggunaan bahasa Melayu yang betul terhadap anak-anak. Hal ini perlu dilakukan dari peningkatan awal, iaitu semasa anak-anak masih kecil. Penggunaan bahasa Melayu yang betul daripada ibu bapa dia sendiri. Sebab ibu bapa ialah contoh pertama untuk anak-anak. Itu je dari saya. Okay, terima kasih Cik Given. Cik Berjaya kita pergi mantap balik-balik lagi. Tak habis lagi. Okay, kita ada soalan daripada penonton kita. Minta penonton kita untuk tanya kepada Encik Given soalannya. Silakan. Salam sejahtera semua, nama saya Rishi. Saya nak tanya soalan kepada mereka yang di Temuduga, tapi Puan Wijaya dah tak ada dah. So, soalan pertama kepada Encik Jiwan ialah, bagaimanakah kita boleh menangani masalah penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat di negara kita? Okey. Salah satu langkah untuk membendung masalah penemaran bahasa ialah peranan pihak sekolah. Di peringkat sekolah, para pelajar sering didedahkan dengan pelbagai kesalahan bahasa oleh guru-guru bahasa Melayu. Apabila para pelajar melakukan kesalahan dalam berbahasa, guru hendak menegur dan membetulkan kesalahan mereka. Biarkan mereka belajar daripada kesalahan. Mereka sendiri agak kesalahan tersebut tidak akan diulang lagi. Selagi itu, pihak sekolah juga perlu menganjurkan aktiviti yang berkaitan dengan bahasa. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan bulan bahasa yang diisi dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan seperti pidato, syaharan, kuis bahasa dan aktiviti yang lain yang sesuai. Dengan penyertaan oleh para pelajar, secara tidak langsung, mereka belajar tentang bahasa yang betul. Bak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Selain itu, pihak kerajaan perlu mengadakan kempen kesedaran untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kempen ini bertujuan untuk mengelakkan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis. Di samping mengembalikan martabat bahasa Melayu, khususnya dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Kempen ini boleh dilancarkan melalui media massa kerana media massa merupakan satu komponen yang paling mudah untuk menyebarkan informasi. Dengan kerajaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan badan bukan kerajaan NGO, kempen ini dapat dijalankan dengan lancar. Dengan kewujudan kempen ini, diharapkan masalah pencemaran bahasa kalangan masyarakat dapat dielakkan. Pihak kerajaan juga perlu mewajibkan semua pegawai dan kaki tangan kerajaan menggunakan bahasa yang dramatis dalam segala urusan rasmi organisasi, sama ada lisan maupun tulisan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai penggunaan bahasa yang dramatis dalam sektor kerajaan. Dengan mengimplementasikan langkah ini, semua pegawai dan kaki tangan kerajaan
menggunakan bahasa yang betul. Setiap kali ingin menulis data, surat ataupun melakukan pembentangan, perkara ini jika dibiarkan akan menjadi amalan sesuai dengan peribahasa Malaysia Melayu. Ala bisa tenggal biasa. Dengan cara ini, masalah pencemaran bahasa dapat diminimumkan. Okey. Itu je. Cik. Ada lagi satu soalan daripada Cik Alia. Cik. Cubalah tanya Mak Togi boleh jawab ke? Sepatutnya kita ada satu lagi speaker. Bijaya tapi tak tahu dia pergi mana. Sedang ngantuk ke? Ada Nanti tanya. kat Dia tanya. Okay, I tanya tu. Mhm. Okay, saya penonton yang ada Nabila binti Rizal. Saya mau tanya Encik Jiren. Apakah punca utama penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat di negara kita? Okey. Tak payah jawab gimana. Boleh dengar? Try. Okey. Okay, Penggunaan penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat di negara kita. So pandangan peribadi saya, penggunaan bahasa rojak ni dimulakan dengan sekolah lah. Maknanya mix of language lah. So bahasa mudahnya mix of language. Bahasa Melayu kita adalah bahasa utama, tetapi kita ada juga bahasa lain. So macam bahasa Tamil dan bahasa Chinese. Dan sekarang ni kebanyakannya bahasa Inggeris menguasai. So bila berjadi perkara ini, kebanyakan bahasa yang kita tuturkan seharian adalah bahasa rojak ataupun mixed language ataupun English, Melayu dan English. So punca utama adalah kurang penekanan tentang kepentingan bahasa Melayu itu sendiri. So bila kita ambil lewa tentang bahasa kita, so bahasa ini makin lama akan lebih rosak lah, lebih hanyut dan tak dapat nak selamatkan lagi lah. So itu pandangan peribadi saya tentang bahasa rojak, punca utama kerosakan. Seterusnya soalan kedua kepada Encik Hazim. Saya. Soalannya, apakah kesan penggunaan bahasa rojak? Okey, berdasarkan pemerhatian saya, kesan buruk akan berlaku lah bila kita menggunakan bahasa rojak dalam urusan rasmi ataupun penggunaan sehari-harian. Kerana bila kita menggunakan bahasa rojak ini, martabat bahasa Melayu kita akan jadi lebih rendah lah, dan akan datang anak cucu tidak dapat menggunakan bahasa Melayu asli, dan kerana benda ni akan berlarutan, so bahasa ni bahasa Melayu kita akan jadi lebih teruk lah di masa akan datang. So itu pandangan saya. Soalan ketiga. Saya penonton akan bertanya kepada Encik Jiren. Apakah punca utama penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat di negara kita? Okey. Penggunaan bahasa dalam media cetak dan elektronik turut menyumbang kepada permasalahan ini. Hal ini disebabkan kebanyakan dalam media sama ada media cetak maupun media elektronik tidak mengiktibaratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Malah, golongan yang terkenal dan terpelajar tidak terkecuali menggunakan bahasa rojak. Hal ini menunjukkan bangsa Malaysia lebih
bangga bertutur dalam bahasa yang bercampuran berbanding daripada menggunakan bahasa Melayu yang betul. Itu je dari saya. Seterusnya kepada Encik Hazim. Bagi Encik Azim, bagi pelajar sekolah terutamanya, bolehkah guru melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah penggunaan bahasa rojak ini? Pada pandangan peribadi saya boleh, sebab dekat sekolah adalah tempat utama di mana golongan awal, maknanya pelajar barulah, maknanya sekolah ni permulaan awal untuk student, pelajar untuk menerapkan bahasa yang betul di dalam bahasa sehari-harian ni lah. So pada pandangan saya, sekolah adalah tempat yang terbaik untuk memulakan bahasa Melayu yang asli. So itu pandangan peribadi saya lah. Okey, rasanya itu saja untuk forum kita hari ini. Terima kasih kepada Encik Ivan kita sebagai speaker dan tetamu kita Rishi dan Alia. Sepatutnya kita ada seorang lagi speaker, Encik Wijaya, tapi dia, saya rasa sebab internet dia problem, so dia terpaksa hilang awal. So tinggal lagi kita orang berempat. Rasanya itu sajalah. Saya tutup forum ini dengan ucapan terima kasih dengan